Oh, tunggu sekejap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi fi kulli hatin wa nafasin adada ma sallallahu sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah fi kulli hatin wa nafasin adada ma sallallahu. Allahumma inni uqaddimu ilaika baina yaday kulli nafasin wa lamhatin wa tarfatin yatrifu biha ahlus samawati wal ard wa kulli syai'in wa fi anka kain qadkan uqaddimu ilaika baina yaday zalika kulli. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli hatin wa nafasin ada nama Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli hatin wa nafasin ada nama Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli hatin wa nafasin ada nama Rasulullah. La ilaha illallah wallahu akbar. 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 Allahu akbar. Nahnu Muhammadin wa lillahil hamd. Allahu akbar. Nahnu Muhammadin wa lillahil hamd. Allahu akbar. Nahnu Muhammadin wa lillahil hamd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la ta'sir ya karim. Rabbi yassir wa la ta'sir ya karim. Rabbi yassir wa la ta'sir ya karim. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, syukur kita kepada Allah Taala pada pagi ni lah. Pagi ni hari ni ada dekat hari Isnin lah. Dah kita sekejap masa kita rasa sekejap dekat rasa baru kita puasa minggu lepas kan. Ni kita rasa dah nak raya, lepas hari raya dah sampai dah. Tadi pun Ustaz daripada Seksyen 6 nak datang ke studio ni, ke PJCC ni tuan semua. Lengang dah, maksudnya lengang kereta, bukan kereta ada tapi tak banyak dah semua, tak banyak lah. Jadi boleh flow tu cepat sampai ke sini. Biasanya kalau Ustaz naik kenderaan biasa setengah jam bukan sampai ada kadang-kadang 4-5 minit daripada Seksyen 6 dan sampai ke PJCC. Tapi alhamdulillah hari ni tuan semua, hari ni alhamdulillah cepat sampai. Okey, kalau dah jadi kalau boleh tuan-tuan semua, kalau boleh, kalau sebelum tu tuan-tuan share. Okay, sebelum tu Iraf Syafiqah, waalaikumsalam Iraf. Kalau boleh Iraf tuan-tuan share pada sahabat-sahabat kita. Hari ni Ustaz kongsikan amalan raya lah, amalan malam raya bila? Malam besok kan? Malam besok raya dah confirm lah, memang confirm lah tu semua. Dah confirm lah kan. Saya yakin lah malam besok kita raya. Besok malam besok adalah malam raya, hari Rabu kita raya, insya-Allah. Jadi malam besok hari ni Ustaz akan kongsi sebelum, kalau nak buat malam besok tak sempat. Hari-hari kita Ustaz buat hari ni, jadi tuan-tuan boleh catat dan tuan-tuan boleh kongsikan kepada sahabat-sahabat kita untuk buat amalan pada malam besok. Malam besok insya-Allah. Malam ini kita merupakan malam yang terakhir untuk kita bertarawih. Sekiranya kita raya Rabu, maka malam ini adalah malam terakhir kita bertarawih insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, dan begitu masa begitu cepat sekali. Okey, begitu cepat sekali kita masa berlalu, dan kata 10 hari pertama dan semua Allah Taala curahkan rahmat. Allah Taala curahkan rahmat begitu banyak sekali sehingga akan mudah untuk kita nak berpuasa, nak sahur, nak baca Quran, nak zikir ke, nak bertarawih. Tarawih pula bukan kita tarawih ni, bukan kita bertarawih sikit, kita buat banyak dan semua, kita ada masjid, kita mudah untuk kita nak pergi semayang di masjid apa semua. Untuk baca Quran pun mudah, dari segi sedekah, khidmat kita semua mudah. Sebab apa? Sebab Allah Taala curahkan rahmat pada 10 hari pertama pada bulan Ramadan, 10 hari pertama. Jadi dengan curahan rahmat tersebut, maka mudah untuk kita nak buat amal, nak buat benda baik apa semua, insya-Allah. Hari itulah tuan, kita dapat rasa sendirilah pada 10 hari pertama ni, kita dapat kita rasa gembira dengan gembiranya masuknya malam puasa. Malam pertama kita tarawih, malam tu kita rasa seronok dah. Sebab malam tu dah masuknya maghrib pada malam pertama Ramadan tu, kita dah rasa dah akan curahan rahmat Allah Taala 10 hari pertama. Okay, dalam masa tu Allah Taala buka lagi tu semua pada 10 hari kedua. Buka lagi dia punya kebaikan Allah Taala dan kecintaan, kesayangan Allah Taala. Dan itu Allah Taala ampunkan segala dosa kita pada 10 hari kedua. Kita dapat rahmat, mudah untuk kita buat amal pada 10 hari pertama. Dan tuan-tuan, pada 10 hari kedua Allah Taala ampunkan segala dosa-dosa kita dan atas apa kesalahan sama dosa kita, bukan setakat dosa pada Ramadan tu, dosa pun ada dosa-dosa kita yang lepas. Allah akan ampunkan segala dosa-dosa kita, insya-Allah.
Okey, Tokyo Kopi Asri ke, kalau boleh tolong share ke, ada tolong share juga pada sahabat kan, ke insya-Allah. Ini ada 10 hari kedua tu Allah Ta'ala ampun dosa. Dan kita rasa makin-makin ringan. Mungkin makin ringan kita rasa seronok, kita rasa mudah nak nangis, mudah kita rasa mudah nak mengalirkan air mata sewaktu kita berdoa, sewaktu kita sembahyang tarawih pun kita rasa ya Allah ampun dosaku ya Allah. Ya, sebab apa? Sebab pada 10 hari kedua tu Allah Ta'ala ampun dosa kita rasa. Dan kita rasa banyak nak beristighfar Allah Ta'ala. Kita rasa malam kita bangun mudah untuk kita bangun malam. Di situ dalam 10 hari kedua Allah Ta'ala ampunkan segala dosa-dosa kita. Hadis itu kita dapat rasa lah tuan-tuan sendiri dapat rasa dah 10 hari pertama dan 10 hari kedua. Dan masuk 10 hari ketiga dan semua dah Allah Ta'ala dapat kita rahmat, Allah Ta'ala ampun dosa kita. Dan 10 hari ketiga tu Allah Ta'ala ampun semua, Allah Ta'ala bebaskan kita daripada api neraka. Itqu minan nar. Jadi tuan semua, pada sepanjang bulan Ramadan, sepanjang bulan Ramadan Allah Ta'ala bebaskan beratus-ratus ribu orang yang dah confirm masuk neraka. Confirm dah semua. Dah confirm dia masuk neraka. Dah tercatat dia dah masuk neraka. Allah Ta'ala ampunkan. Allah Ta'ala bebaskan. Allah Ta'ala cancel daripada masuk neraka. Inilah tuan semua. Kita doalah semoga kita termasuk golongan orang yang termasuk dalam golongan orang yang termasuk yang dipadamkan oleh Allah Ta'ala daripada kita masuk neraka Allah Ta'ala, insya-Allah. Okey. Tolong share Tokyo Kopi Asri, tolong share Ira Syafiqah, tolong share. Okey, kalau boleh kita pakai share. Sebab ni amalan ni penting untuk malam raya. Malam raya juga Ustaz akan beritahu kepentingan kita beramal pada malam raya dan juga pada hari raya. Dan juga Ustaz akan kongsikan adab-adab kita untuk kita sewaktu kita berziarah rumah dari rumah ke rumah, insya-Allah. Okey, tuan semua. Jadi itulah tuan semua, apa yang kita nak ialah dan keampunan Allah Ta'ala, rahmat Allah Ta'ala, keampunan Allah Ta'ala dan juga pembebasan dari api neraka. Kemuncaknya tuan semua ialah dalam minggu ni, di mana Allah Ta'ala bebaskan kita. Jadi kita ada masa lagi tuan. Kita ada masa. Ustaz, saya sibuk. Ustaz, macam mana saya sibuk? Sibuk dengan kerja saya, sibuk dengan tugas-tugas saya, sibuk dengan khidmat saya, sibuk dengan perniagaan saya, sibuk. Tak sempat Ustaz. Jadi sempat ke masa ni ada 2 hari lagi ni, sempat ni tuan semua. Sempat lagi. Hari ni masih sempat dan besok kita masih berpuasa lagi. Sempat lagi untuk meraih akan keampunan Allah Ta'ala. Sempat lagi. Dan juga pada malam besok, malam raya besok dan semua, kalau boleh kita pakat-pakat buat ramai. Tak boleh buat banyak, buat sikit. Nanti Ustaz kongsikan. Ada amalan yang banyak, ada amalan yang sikit. Ada amalan paling minimum Ustaz akan kongsi kepada anda. Ustaz tak mau bagi amalan yang menekan anda dan rasa susah. Ya, kita manusia ni berbeza-beza tuan. Kita manusia ni berbeza-beza. Dilahirkan berbeza, berada dalam kumpulan yang berbeza, berada dalam suasana yang berbeza. Dengan A, kita A dengan A, B pun berbeza, B dengan C pun berbeza. Jadi tuan semua Ustaz akan bagi amalan yang banyak dan amalan yang paling minimum untuk anda buat. Mungkin anda dalam perjalanan nak balik kampung, semacam Ustaz ni balik, ada sekarang nak balik Kelantan. Anak-anak Ustaz ada yang balik Kelantan, ada yang balik Pahang, ada yang nak balik Terengganu, rumah keluarga isteri, ada yang balik ke Pahang, keluarga suami, macam-macam ada tuan semua yang nak. Macam Ustaz sendiri pun Ustaz balik Kelantan pada hari raya pertama. Petang tu Ustaz fly lah, sebab nak pandu kereta tak larat tuan semua. Dah tua tuan semua. Jadi insya-Allah jadi Ustaz akan naik flight pada pagi tu, pada petang tu insya-Allah sampai pada hari Rabu. Dan Ustaz akan berada di Kelantan sampai hari Ahad. Ada sampai dari hari Ahad insya-Allah. Kalau anda ada orang di Kelantan yang warga Kelantan, insya-Allah kalau boleh, kalau anda ingin nak jumpa Ustaz, boleh beritahu Ustaz, insya-Allah Ustaz sedia untuk jumpa anda di sana juga. Dan ada yang dah booking nak jumpa Ustaz dah awal lagi tu, minggu kedua dah booking dah. Yang Ustaz ni ada, Ustaz saya nak jumpa Ustaz saya buat appointment Ustaz, insya-Allah Ustaz akan bagi masa. Sebab Ustaz kena duduk homestay tu semua. Dia dah mak ayah tak ada dah. Mak ayah Ustaz dah tinggal di Subang, dan bapa mentua Ustaz kedua mentua lelaki dan perempuan dah tak ada semua. Jadi kami tinggal di homestay lah untuk mudahkan urusan. Macam Ustaz balik bertiga dulu, kemudian pada hari Jumaat anak-anak akan menyusul datang untuk bersama dengan Ustaz. Jadi insya-Allah. Jadi tuan semua, kalau boleh tuan-tuan share, kalau boleh kita tuan-tuan share kepada sahabat kita agar sahabat kita juga dapat. Apa yang penting yang tuan adalah amalan-amalan yang saya akan kongsikan kepada anda. Dan juga tuan-tuan semua, selepas pada bulan 4 ni, bulan 4 mungkin kita Ustaz akan hanya nak buat TikTok je, atau nak buat TT saja dan semua, TT saja, dan juga live di TT, dan juga di muka buku, dan juga mungkin kita akan buat pada bulan 5 ni, kita akan buat satu bengkel percuma untuk anda.
Mereka percuma. Untuk anda nanti Ustaz akan beri tajuk, tapi kita akan bagi yang special banyak untuk anda agar semua dapat mengamalkan rezeki, kerezekian, pengasihan, pengasihan pengasihan, juga kerezekian, pelarisan, perlindungan, insya-Allah Ustaz akan bagi pada benda. Dan Ustaz nak buat bulan 4 ni, Ustaz rasa kita masih dalam mood raya kan. Rasa mood raya tak ada mood lah nak tengok benda-benda Cina kan. Jadi insya-Allah Ustaz akan buat bulan 5. Ada apa tuan-tuan semua. Di samping tu kat tuan semua, untuk raya dan semua, untuk raya ni, kalau untuk raya dan semua, Ustaz cadangkan dan tuan-tuan kalau untuk raya kan. Dan salah satu pada raya ni tuan semua, kita nak bermaaf-maafan antara satu sama lain. Jadi Ustaz, sebelum Ustaz pergi terus kepada Ustaz nak ambil peluang, takut terlupa. Kan Ustaz dengan The Vocal, Ustaz Dedi Syarin, tim kita iaitu tim The Vocal, Ustaz sekarang bersama dengan tim The Vocal. Kita ada bos kita itu Safwan, The Vocal, Abawan kan tuan tengok Abawan yang badan dia bergempal besar sikit, itu Kak Su ni Abawan merupakan wartawan Kak Su ada merupakan DJ. Semua kami lengkap, satu tim 4 orang ni lengkap semua. Kita boleh bekerjasama antara satu sama lain. Macam Ustaz ni adalah merupakan orang yang bercakap. Jadi apa-apa semua, kami satu tim kami mohon ampun dan maaf daripada tuan semua lebih kurang kalau ada terkasar bahasa kami. Ustaz Ibn Syarin baru, sebenarnya Ustaz dah lama dah semua. Ustaz dah since tahun 2000 lagi. Ustaz dah mula dengan kaedah rawatan, dengan konsultasi, dengan buat bengkel khusus sama ada cara berdepan, ada cara ramai atau perseorangan. Dan pada 2016 baru Ustaz bermula dengan kita bermula dengan online. 2018 Ustaz mulakan online, dan sekarang kita masih terus dengan online. Jadi Ustaz ada dua platform. Satu platform yang baru ialah platform kita Ustaz Eli Syari ada beberapa platform baru yang baru kita bergerak, baru lebih kurangnya bulan 4, baru 3 bulan semua. 3 bulan. Walaupun 3 bulan, tapi hasilnya alhamdulillah dapat support daripada anda semua, dan daripada wartawan-wartawan pun kan Ustaz dapat support juga dapat support hasil daripada usaha yang dilakukan oleh abang kita lah. Dan juga terbaru begini ada artikel wilayahku keluar, artikel yang Ustaz dia interview Ustaz, dia keluar dalam wilayahku. Jadi insya-Allah kita akan panjangkan lagi tu semua, lebih luas lagi kita punya Ustaz ini Syarin akan luaskan lagi kita punya perjalanan, kita punya konsep kita apa semua insya-Allah. Jadi itulah kami keluarga Ustaz, Abang Wan, Kak Su, kami mohon ampun dan maaf daripada ada takut ada terkasar bahasa, tersalah tingkah, kami mohon ampun dan maaf. Dan kami ucapkan selamat hari raya kepada tuan semua. Yang mana yang balik kampung drive elok. Kalau ngantuk jangan lawan ngantuk. Jangan main-main dengan ngantuk semua. Jangan lawan, jangan cuba nak lawan ngantuk. Kalau tuan ngantuk, berhenti. Cari tempat yang baik, yang selamat, tuan berhenti sekejap, tidur je. Tak apa tidur 1 jam, 2 jam tidur. Bagi kita puas. Bagi tu, jangan 2-3 hari baru ni Ustaz tengok dalam Facebook. Dia nak balik kampung baru 2-3 hari tuan semua dia balik kampung, dia kereta depan tu dia dapat rakam. Kereta tu terus masuk kanan. Masuk kanan lori datang, bom melanggar. Ustaz wallah alam tengok hancur berderai kereta tersebut. Jadi tak tahulah macam mana agaknya kita nak balik kampung. Kalau kita nak balik, keluarga kita sedang menunggu, mak bapak kita, keluarga kita sedang menunggu. Kalau boleh tuan, kalau ngantuk jangan lawan ngantuk, tidur, berhenti walaupun sekejap atau lama tak apa, semua cuma berhenti. Buka puasa kan, kalau kita dah buka puasa berhenti, kalau ngantuk biasa lepas makan ngantuk, tidur sekejap, ambil dazar segar atau mandi sekejap ke, dah segar baru start berjalan. Tak apa tuan, lambat sampai asal selamat. Kan kata-kata orang tua kata, biar lambat asal selamat. Jangan biar cepat asal selamat. Tak. Jarang tu biar cepat selamat. Kalau boleh biar lambat asal kita selamat. Sampai rumah tak apa. Sampai pagi raya pun tak apa semua. Tak apa insya-Allah. Sembahyang raya tu kita boleh sembahyang kat rumah. Tak apa. Kalau kita tak sempat sembahyang di masjid, kita sembahyang kat rumah. Kita sembahyang dengan keluarga kita boleh insya-Allah. Tak perlu ada ketubah apa semua, kita baca je. Kita sembahyang selesai. Dan jangan lupa tuan semua, Ustaz nak pesan sebelum Ustaz pergi pada itu amalan kita itu tuan semua. Kalau boleh, yang mana yang masih belum bayar zakat, bayar zakat. Zakat diri itu penting. Zakat fitrah itu penting semua. Kerana kalau tuan-tuan tak bayar zakat fitrah ni, amalan puasa tuan-tuan tergantung kesian dan semua. Kita puasa 29 hari kita puasa, amalan kita tergantung sampai hari kiamat dan semua. Sampai kalau boleh
kita bayar. Sekarang ni mudah tuan-tuan. Nak pergi masjid boleh, pergi surau boleh, minat singgah mana-mana masjid surau, tuan-tuan boleh bayar. Sembahyang Zuhur, lepas sembahyang Zuhur adalah imam ke siapa ataupun kita pemungut zakat akan tunggu dia, dan juga tuan semua kalau tak boleh online saja insya-Allah. Online saja, tuan-tuan, online mudah sekali. Di mana saja anda berada, anda boleh bayar zakat sekarang di hujung jari. Kalau anda rasa tak puas online, anda boleh carilah siapa yang miskin, pergi bayar kat dia. Bagi kat miskin, tak apa kalau tak makan. Macam ustaz tak sempat ke mana-mana, ustaz jumpa orang miskin, ustaz bagi je. Dia bagi orang miskin, kita kenal pasti dah orang miskin. Okey, itulah tuan semua, itulah apa yang kami nak beritahu pada ustaz. Jadi insya-Allah kalau ada pen, ada kertas, tolong catat, siapkan pen, kertas, kalau boleh siapkan, sebab ustaz akan bagi ada lebih kurang 5 amalan tu semua untuk tuan-tuan. Oh dah ini kita dah serat tekan tu semua, bukan apa, tak boleh nak air. Jadi setiap malam sembahyang tarawih tu semua ustaz di imam. Jadi serat tekan sikit ni. Jadi hari ni bercakap, lama dah tak bercakap macam ni. Bulan puasa ni ustaz tak cakap macam ni. Live kita bulan puasa kita ni lah kali pertama kita buat live. Kali pertama dalam bulan puasa kita buat live, insya-Allah. Okey tuan semua. Sebelum siapkan pen dan kertas, ustaz akan bagi 5 amalan. 5 amalan untuk anda lakukan pada malam raya dan hari raya, insya-Allah. Okey tuan semua. Okey, pertama tuan semua, Rasulullah SAW kita kepentingan dulu, kepentingan. Rasulullah beritahu tuan-tuan semua, sesiapa yang menghidupkan dua malam raya, malam raya puasa dan malam raya haji. Tuan-tuan kita nak ingat, 2 malam raya. Sesiapa yang menghidupkan 2 malam raya, raya puasa dan raya haji, dua-dua, maka tuan semua, orang yang menghidupkan 2 malam raya ni, maka hatinya tidak akan mati sewaktu hati manusia mati semua. Bila tuan semua? Sewaktu dia di akhirat besok. Bahkan ada setengah ulama kata, waktu di dunia Allah dah tunjuk dah bahasanya sewaktu itu ramai manusia yang hati mereka mati, tapi hati kita tidak mati. Allah telah pelihara kita sewaktu kita berhadapan dengan orang yang hatinya mati. Satu. Yang kedua, sama juga dalam semua. Sama juga dalam satu riwayat Rasulullah beritahu, sama juga sesiapa yang menghidupkan, ada 2 hadis semua mengatakan, sesiapa menghidupkan 2 malam raya ni, Allah Ta'ala takkan matikan hati kita semua. Jadi kalau boleh dah tuan semua, pada malam raya, malam besok dah kita akan raya. Di samping tuan-tuan nak boleh, ustaz Rabiah tu tak boleh buat kuih lah. Boleh tuan-tuan nak kuih, kan nak buat biskut, kan nak buat ketupat, kan nak pasang langsir, kan boleh. Yang dikatakan menghidupkan malamnya bukan mestinya tuan-tuan duduk sepanjang malam, zikir sepanjang malam sampai subuh. Tak ada macam tu tuan semua. Yang pentingnya, sesiapa yang menghidupkan, Rasulullah tak beritahu pun menghidupkan macam mana tuan semua. Okey, contoh lepas sembahyang maghrib. Lepas sembahyang maghrib, kita dah tak ada tarawih dah malam besok dah semua. Dah tak ada. Jangan nak buat tarawih apa. Jangan pandai-pandai nak buat tarawih pula malam besok. Tak cukup dah tu. Tak cukup dah. Jom kita sembahyang tarawih ni. Jangan pandai-pandai. Jangan pandai-pandai. Tak ada dah tarawih malam besok. Tak ada dah tarawih. Jadi tuan semua, malam besok lepas kita buka puasa, kita sembahyang maghrib. Macam kalau ustaz buka sikit lah. Ustaz makan kurma sikit, kita sembahyang maghrib. Jadi tuan-tuan boleh juga buka puasa sikit, sembahyang maghrib, lepas sembahyang maghrib, sembahyanglah tuan-tuan semua. Malam tu, ni malam raya ni, malam Allah Ta'ala ampun dosa kita semua. Allah Ta'ala ampun dosa kita, Allah Ta'ala terima segala doa kita, nak minta apa, minta. Sebab tu saya kata tuan semua, jangan kecewa tuan-tuan tak sempat buat selama ni. Sepanjang bulan Ramadan ni tuan-tuan tak sempat. Malam besok masih ada lagi. Peluang untuk kita nak minta ampun kepada Allah Ta'ala di atas segala kesilapan kita semua. Jangan itu. Jadi selepas sembahyang maghrib, kalau boleh lah tuan semua, ustaz nak bagi sikit lah. Kalau boleh, sembahyanglah sunat awabin. Sunat selepas maghrib 2 rakaat, sembahyang sunat awabin. Sunat awabin, apa itu awabin? Sunat satu sama sembahyang di mana kita nak kembali kepada Allah Ta'ala, kembali kepada Allah di atas segala kesilapan kita. Kita banyak berdosa pada bulan Ramadan pada bulan Ramadan. Kita takut tuan semua. Kerana apa? Rasulullah rugi tuan semua kalau kita berpuasa pada bulan Ramadan, kita bersama kita tidak mendapat keampunan Allah Ta'ala. Rugi tuan semua. Rugi. Hanya kita dapat penat dan juga ngantuk. Itu je. Ngantuk kerana bangun sahur dan penat kerana kita berpuasa pada neraka, dahaga dan lapar. Rugi. Jadi rugi. Jadi kalau macam tu, ada lagi masa malam besok. Jadi selepas sembahyang maghrib, kita sembahyang sunat maghrib 2 rakaat. Kemudian kita sembahyang awabin 6 rakaat dia semua.
Kita tak ada dah tarawih, tak ada tarawih dah. Kita sembahyang sunat awabin 6 rakaat. Mudah je. Lepas saja ke sembahyang sunat awabin 2 rakaat kerana Allah Taala. Allahu akbar. Bagi salam, bangun lagi. Saja ke sembahyang sunat awabin 2 rakaat kerana Allah Taala. Allahu akbar. Daripada tu ulang sekali lagi 2 rakaat yang ketiga, iaitu saja ke sembahyang sunat awabin 2 rakaat kerana Allah Taala. Cukup. Dan sesiapa yang sembahyang sunat 6 rakaat ni tuan-tuan semua pada malam pada 6 rakaat setiap lepas maghrib. Bukan setakat malam tu saja, malam besok, malam-malam lain tu semua. Allah Ta'ala seolah-olah tuan-tuan beramal berapa? Beramal selama 12 tahun. Beramal selama 12 tahun. Tuan-tuan diberi pahala seolah tuan-tuan beramal selama 12 tahun. 12 tahun macam mana? Setiap hari kita, setiap masa kita beramal. Itu Allah Ta'ala bagi. Tak ada satu manusia pun yang boleh beramal setiap masa, setiap saat. Tapi Allah Ta'ala bagi pahala kepada kita. 12 tahun kita beramal. Tak berhenti. Malam besok kita buat pula. Contoh, malam lusa kita buat, malam tulah kita buat. Maka kita akan dapat 12 tahun. Tapi malam besok dan semua, buatlah kalau boleh kita buat. Sebab kita ni banyak dosa dan semua. Kita banyak dosa kan. Kita duduk kat rumah pun kita banyak dosa. Kita bercakap kita banyak dosa. Kadang kita gurau. Kalau kita gurau-gurau pun semua boleh menyebabkan dosa juga. Gurau-gurau kadang-kadang. Sebab tu Rasulullah bergurau juga. Tapi Rasulullah bergurau yang benar. Yang benar, bukan yang bohong, yang benar. Satu hari makcik tu datang jumpa Rasulullah. Dia beritahu Rasulullah, beritahu dia yang dia orang tua takkan masuk syurga. Tak ada dalam syurga. Takkan masuk syurga. Menangis makcik tu. Nabi ketawa sehingga nampak gigi baginda. Memanglah betul Nabi kata orang dalam syurga ni tak ada orang tua, semua orang muda semua. Makcik sendiri pun, makcik tu pun akan jadi orang muda juga. Itu gurau Rasulullah. Gurau yang benar. Tapi kadang kita gurau ni, kita gurau yang macam-macam, yang menyebabkan berlakunya dosa ke atas kita. Jadi inilah tuan semua, ada masa untuk kita sembahyang sunat awabin. 6 rakaat saja. Lepas sembahyang sunat awabin nak sambung makan-makanlah. Macam-macam ustaz buka puasa sikit, sembahyang maghrib. Lepas sunat maghrib, sembahyang sunat awabin 6 rakaat. Lepas tu kita makan, tunggu sembahyang isyak. Tunggu sembahyang isyak. Yang paling yang ulama beritahu, ulama bagi garis pandu dan semua, bagi dan paling minimum amalan kita. Paling minimum amalan kita pada malam raya tu, sebab kita nak buat kuih ke, kita nak gantung nasi ke, nak tukar cadar ke, nak bersih rumah ke, nak mop rumah ke, sebab kita sibuk dan semua, paling minimum kita sembahyang berjemaah. Itu je semua. Ajak kita kat rumah, kita pergi masjid, tak pergi masjid, kita ajak jom. Mak dia jom sembahyang. Panggil anak kita, jom kita sembahyang. Kita sembahyang Jumaat. Ayah jadi imam. Jadi imam, kita sembahyang Jumaat. Isyak, sembahyang Isyak. Maghrib sembahyang Jumaat dan Isyak sembahyang Jumaat. Lepas tu niat hati nak sembahyang Jumaat juga pada waktu subuh kan. Itu paling minimum semua. Paling minimum lah, paling minimum. Paling bagus sekali ialah tuan-tuan masih sama buat semprit tu, sama masa buat tak ke biskut tak ke, buat apa-apa dah tu semua. Jamkan tu nasi, banyakkan bertahmid, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kita baca, kita bertakbir, kita bertahmid, bertasbih, berselawat, banyak-banyak. Tu panggil cara kita menghidupkan malam. Tidak mesti duduk kita zikir, tak ada macam tu. Dan ini paling minimum tu semua, paling minimum. Boleh? Dan paling bagus sekali tuan-tuan apa kita buat, iaitu kita bangun, kita buat sembahyang tasbih. Kalau ustaz dengan family ustaz lah, ni dah jadi satu tradisi ustaz dan family ustaz daripada masa ustaz kahwin dengan isteri ustaz dulu, dengan Kak Ni dulu ustaz kahwin, macam tu ustaz buat sampai dapat anak pertama, anak kedua, anak ketiga, anak keempat, anak kelima, anak keenam, dan dapat cucu cicit dan dapat cicit tak ada lagi apa cucu, dapat cucu dan semua. Itulah amalan yang ustaz buat pada malam raya puasa ataupun malam haji, iaitu selepas sembahyang isyak kami sembahyang tasbih, kami cari tasbih. Di masjid pun, di surau pun ustaz kata ada mereka buat sembahyang sunat tasbih ataupun sembahyang sunat tasbih selepas sembahyang isyak. Macam ustaz buat, ustaz panggil anak-anak. Kalau anak-anak yang dia duduk membak mentua, dia datang sekejap, kita sembahyang tasbih beramai-ramai. Lepas tu kita bermaaf-maafan kan. Jadi lepas tu kita semua pulang masing-masing ke rumah masing-masing, ke rumah mentua ke apa semua, tak apa. Itulah. Itu kan boleh sunat tasbih. Sunat tasbih apa kelebihan sunat tasbih tu semua? Tuan-tuan sunat tasbih berapa rakaat? 4 rakaat. Kalau anda tidak ada, kalau tuan-tuan tidak ada kaedah kafiat untuk sembahyang sunat tasbih, kalau tuan-tuan mesej pada ustaz, mesej pada ustaz di talian 012 908 6425, 012 908 6425. Tuan-tuan mesej pada ustaz akan bagi kafiat sembahyang sunat tasbih tu 2 rakaat. Kita sembahyang 4 rakaat 2 salam pada waktu malam, insya-Allah.
Okay, Ustaz akan bagi kaedah. Ramai dekat-dekat semenjak sebelum 10 terakhir itu ramai orang mesej pada Ustaz minta kaedah-kaedah nak sembahyang sunat. Tapi Ustaz mesej pada mereka, Ustaz sama di Telegram ataupun kita kata WhatsApp, insya-Allah. Okey. Itulah paling minimum tuan-tuan semua. Okey, paling minimum kita buatlah kalau tuan-tuan kalau tuan boleh kat tuan-tuan, kalau paling tidak tuan-tuan buka kitab, tengok kitab, baca Quran sikit, boleh apa-apa saja tuan-tuan buat, tu minimum. Okey. Okey, boleh. Okey, apa kita nak buat pula tuan semua pada pagi raya? Malam raya kita Ustaz dah beritahu dah. Pagi raya dah beritahu, okey, minimum dan juga kelebihan kita sembahyang solat tasbih. Okey, ingat tuan semua, yang paling bagus sekali sembahyang solat tasbih. Siapa yang sembahyang sunat tasbih dan semua 4 rakaat 2 salam, di mana Allah Ta'ala akan ampunkan segala dosa dia, kecuali satu je dosa Allah Ta'ala ampun, iaitu dosa kepada makhluk. Itu kalau tuan-tuan kena minta maaf lah, nak minta maaf dengan tuan. Jadi ni sebenarnya hari raya ni, nak raya ni, Ustaz pun minta maaf lah pada tuan-tuan semua. Takut ada silap kata, tersilap cakap kepada tuan-tuan semua. Ustaz minta ampun dan maaf. Dan juga dengan benda tim Ustaz itu adalah Abang Wan, Kak Su dan juga bos kita itu Safwan Wan juga. Kami juga minta maaf, ampun dan maaf kepada semua, agar apa tu semua, Allah Taala ampunkan segala dosa kami semua, insya-Allah. Itu kelebihan kita sembahyang sunat tasbih tu semua. Kelebihan sunat tasbih ni banyak dah semua, banyak sehingga kan dia dikatakan mati, kelebihan mati besok kalau sentiasa sembahyang. Ada satu orang dia sembahyang sunat tasbih, dia tak malam semua tak tinggal, dia meninggal dunia semua, mayat dia tidak dapat dikenal pastikan siapa, sebab dia orang Indonesia. Tak ada kenalan. Jadi mayat ditinggal beberapa minggu dalam peti beku tu semua, peti beku di hospital, dan tiba-tiba dapat selepas beberapa minggu tu dapat kawan dia dapat tahu yang dia meninggal dunia, kawan dia pergi buat pengencaman. Bila doktor buka petugas yang jaga mayat tu buka kita tempat peti beku tu, mayat dia tak beku, mayat orang semua beku tu semua, penuh dengan ais kat muka, kat badan semua, dia tak ada semua, seolah-olah dia baru meninggal tuan semua, dan badan dia panas hangat lagi, walaupun mayat sudah berada berminggu-minggu dalam tempat tong ais tersebut. Inilah kelebihan orang yang sembahyang sunat tasbih. Jadi tuan semua, okey, pagi raya apa kita buat pagi raya? Pagi raya. Okey, pagi raya tuan semua selepas sembahyang sunat subuh. Lepas main subuh, selepas main subuh tuan semua, okey, Ustaz ada catat sikit tuan semua, ada catat sikit pada kat sini Ustaz ada catat sikit yang ulama-ulama berkongsi, mereka berkongsi, ulama-ulama wali-wali Allah ni mereka berkongsi amalan yang mana mereka tidak kedekut, mereka kongsikan pada kita ni orang awam, orang biasa tuan semua. Jadi alhamdulillah nasib baik tuan semua, mereka dikongsikan amalan pada kita agar kita juga dapat lakukan pada pagi raya tu. Okey, selepas main subuh tuan semua, selepas main subuh baca istighfar 100 kali. Baca istighfar 100 kali tuan semua. Okey? Tuan-tuan baca istighfar macam mana? Astaghfirullahalazim pun boleh, pendek astagfirullah, atau astagfirullah pun boleh, astagfirullahalazim pun boleh, ataupun astagfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, astagfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tapi ulama dia kata afdalnya kita baca penuh. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Boleh tak semua? Kalau kita rasa dia cepat, kita baca pendek je. Ulama kata afdalnya baca yang panjang, yang penuhlah. Apa kelebihan dia semua? Apa kelebihan kita baca istighfar 100 kali selepas main subuh pada hari raya? Tak kira hari raya haji ke, hari raya puasa ke semua, Allah Ta'ala akan ampunkan segala dosa-dosa kita. Allah Ta'ala akan hapuskan segala dosa-dosa kita dalam buku catatan. Dikatakan semua, Allah Ta'ala ampunkan dosa kita, dan segala catatan-catatan tersebut dalam buku kita, dalam buku kita semua dipadamkan. Ini nak beritahu semua. Allah kelebihan. Sekejap tak sampai pun 15 minit. Astaghfirullahalazim semua. Tak sampai pun 15 minit. Okey tuan semua. Jadi ini Ustaz beritahu kan Allah Ta'ala ampunkan dosa kita. Yang kedua tuan semua, Allah Ta'ala akan bebaskan kita. Allah Ta'ala akan bebaskan kita daripada tuan semua kesusahan, kesiksaan, ketidaknyamanan, ketidakselesaan. Pedih sewaktu kita berada di padang mahsyar besok, di hari akhirat besok tuan semua. Jadi Allah Ta'ala hapuskan segala kesusahan kita dan segala azab kita di padang mahsyar besok. Ingat tuan semua. 100 kali Allah Ta'ala kita baca di hari pagi raya haji ke atau raya puasa, Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa kita, hapuskan segala dosa kita, dan juga Allah Ta'ala akan padamkan segala catatan kesalahan kita dalam buku catatan, dan juga Allah Ta'ala bebaskan kita dari azab pada hari
padang mahsyar besok. Tuan-tuan nak beritahu, di padang mahsyar besok, tuan-tuan semua, seksanya kita ada setengah dikatakan oleh kerana matahari berada dekat dengan kepala kita, kita akan berpeluh, berbilion-bilion, trilion-trilion orang akan berpeluh tuan semua, dan ada yang peluh sampai ke kaki. Ada 10 sampai ke buku nadi, ada 10 yang sampai ke separuh betis, ada 10 ada peluh yang sampai ke lutut, ada yang sampai ke paha, ada sampai ke punggung, ada sampai ke pinggang, ada sampai ke dada, dan ada sampai ke tahap hidung tu semua. Ada yang sampai berenang-renang tu semua. Berenang-renang sebab dalam sangat dia punya peluh tersebut tadi. Inilah azab yang kita akan hadapi tu semua. Berapa lama minimum kita berada di padang mahsyar tu semua ialah 50,000 tahun. Bukan 50,000 hari, 50,000 tahun. Minimum tu semua. Paling sekejap. Paling sekejap kita akan berada di padang mahsyar ialah 50,000 tahun. Satu hari di akhirat, 1000 tahun di dunia. Bayangkan berapa lama kita akan berada di akhirat besok. Okey. Tu istighfar. Kalau kita baca istighfar 100 kali. Okey. Yang kedua dan semua. Yang kedua, amalan pada raya. Iaitu kita baca dan semua. Kita baca subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi. Itu 100 kali. Istighfar 100 kali dan subhanallah wa bihamdi 100 kali. Subhanallah sekejap dah. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi sebanyak 100 kali. Apa kelebihan tu semua? Kelebihan dia tu semua, Allah Taala akan apa tu semua? Kelebihannya bila kita pahala yang kita baca subhanallah wa bihamdihi ini kita hadiahkan kepada arwah-arwah seluruh dunia tu semua. Arwah mana? Arwah Islam lah, orang muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat. Bukan semua arwah maksudnya termasuk orang kafir, tak. Kita hadiahkan kepada muslimin dan muslimat dan mukminin dan mukminat seluruh dunia. Kita baca 100 kali subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Ya Allah Tuhanku, pahala aku baca ni subhanallah wa bihamdi, aku hadiahkan kepada semua arwah yang berada sama ada yang dah mati lama atau yang baru mati seluruh dunia. Atau yang akan datang mati, kita hadiahkan semua. Apa kelebihannya? Maka semua arwah akan mohon. Mereka semua arwah-arwah dalam kubur dan semua bila dah dapat pahala yang kita hadiah tu, maka mereka akan kata apa? Ya Allah, dan mereka doa mereka dikabul dan semua. Ya Allah, engkau rahmatilah si anu tu. Engkau rahmatilah ya Allah si anu tersebut. Dan ya Allah, aku mohon padamu ya Allah, berilah keselamatan kepada mereka, rahmati mereka dan juga semua masukkan ke dalam mereka dalam syurga. Masukkan di dalam syurga. Rahmat Allah Ta'ala akan bagi kepada kita, dan juga Allah Ta'ala akan masuk dalam syurga. Hasil siapa? Hasil pada kita baca subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, kita hadiahkan kepada arwah-arwah dan arwah doa untuk kepada kita, iaitu ya Allah, rahmatilah kepada orang yang menghadiahkan pahala itu kepada kami dan masukkan mereka ke dalam syurga. Masya-Allah, tabarakallah tuan semua. Ini kelebihan yang Allah Ta'ala bagi pada kita semua. Itu 100 kali je, 100 kali. 100 kali istighfar, Allah Ta'ala ampun dosa kita dan Allah Ta'ala hindarkan kita pada azab. Yang kedua, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, kita hadiahkan kepada arwah-arwah seluruh arwah satu dunia, seluruh arwah Islam, muslimin dan muslimat, mukmin dan mukminat, dan mereka doa untuk kita agar Allah Ta'ala rahmati kita dan Allah Ta'ala bebaskan kita daripada neraka dan kita masuk syurga Allah Ta'ala. Dan yang kaedah yang ketiga dah semua. Kaedah ketiga, kita baca kat subhanallah wa bihamdi, tetapi sebanyak mana semua? Sebanyak 300 kali. Sebanyak 300 kali. Maksudnya kita baca 300 kali. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah azim. Tadi 100, ni 300. Jadi kalau boleh tuan-tuan baca asing-asing. Baca asing-asing. 100 tadi 100 kali. Sebab ada kelebihan-kelebihan yang ada berbeza-beza. Jadi kalau Ustaz baca 100 kali awal tadi, hadiah, dan 300 kali, hadiah sekali lagi tuan semua. Dan kita baca tadi subhanallah wa bihamdi 100 kali kita hadiah, dan kita baca sekali lagi 300 kali lagi kita hadiah sekali lagi. Kelebihannya di mana tuan semua? Bila kita hadiah, ya Allah aku hadiahkan 300 subhanallah, 300 kali subhanallah wa bihamdi kepada semua arwah-arwah muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat di seluruh dunia, maka Allah Ta'ala akan hantar 1000 cahaya. 1000 cahaya di setiap kubur dan semua. Setiap kubur akan menerima cahaya 1000 cahaya, 1000 cahaya, 1000 cahaya. Bayangkan berapa banyak. Termasuk kalau mak kita, ayah kita yang telah meninggal dunia, mak kita mendapat 1000 cahaya, ayah kita juga dapat 1000 cahaya. Allahu Akbar. Dan kita dapat apa dan semua? Pertama, kita dapat pahala yang kita baca tadi 300 kali. Dan juga sekiranya kita mati besok, bila mati, belum tentu lagi, mungkin 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun lagi kita mati, maka Allah Ta'ala akan masukkan 1000 cahaya juga ke dalam kubur kita. Bayangkan kalau 2 hari raya kita baca, 2 hari raya,
2000 cahaya. Bayangkan kalau 2 hari raya dikalikan 10 tahun, 20 tahun yang kita meninggal dunia tuan semua, maka berapa banyak cahaya yang berapa puluh ribu cahaya yang Allah Taala akan masuk dalam kubur kita. Masya-Allah tabarakallah. Inilah kelebihan yang Allah Taala akan bagi kepada kita kalau kita beramal pada pagi raya. Pagi raya tu semua, pagi raya. Sebab tu dah bangun awal. Dia kena bangun awal, bangun awal subuh. Jangan subuh gajah 7.30 bangun subuh. Tak boleh lah. Sebab kita nak pergi masjid dah. Bangun awal. Terus kita bangun awal, azan subuh terus dan semai subuh dan terus kita beramal. InsyaAllah sempat dan sempat. Dan last kali tu semua. Last kali ni, ini pahala best. Ini pahala best tu semua. Ulama kata siapa? Okey, Alinda Tan kalau boleh, Alinda Tan Lin kalau boleh, Lin tolong Waalaikumsalam Lin tolong share pada amal. Ni penting amalan ustaz akan bagi ni. Tolong share. Dan juga di sebelah titi kita ni, kalau boleh titi kita ni tolong share juga pada sahabat juga. Okey. Yang terakhir, amalan ni memang best, paling best. Ulama kata siapa yang membaca Lin minta ustaz ulang, insya-Allah ustaz akan ulang sekejap lagi. Okey. Sesiapa yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa hayyul la yamut biadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir, sebanyak berapa kali itu semua? Sebanyak 400 kali. 400 kali itu semua. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa hayyul la yamut biadihil khair wa ala kulli syai'in qadir. Sebanyak 400 kali tuan semua. Dan tuan semua, 400 kali apa Allah Ta'ala akan bagi? Pahalanya tuan semua, Allah Ta'ala akan kahwinkan kita. Kahwin. Ni kalau kita cakap kahwin tuan semua, orang lelaki semua nak kahwin. 4 orang ni bini. Nak kahwin 4 orang. Sunnah Rasulullah ni, Ustaz, sunnah. Tuan-tuan, 4 orang tak ramai tuan semua. Ni bila kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa hayyul la yamut biyadihil khairu wa ala kulli syai'in qadir. Kita baca 400 kali, Allah Ta'ala kahwinkan kita dengan 400 bidadari. Masya Allah, tabarakallah tuan-tuan semua. 400 bidadari yang comel-comel tuan semua. Bila mereka minum air, nampak air mengalir ni. Nampak air mengalir. Kalau mereka minum air sirap, nampak merah mengalir tuan semua. Kalau mereka minum air blue coral. Kalau mereka minum air blue coral, nampak air biru tu. Lalu ikut leher kita ni. Lalu ikut leher dia, nampak tuan semua. Anak bila cantiknya bidadari tu. Cantik. Okey, Rozi, Waalaikumsalam Rozi, tolong share Rozi, tolong share pada sahabat kita. Okey, nak beritahu kalau tuan-tuan baca 400 kali, 400 la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa hayyul la yamut biyadihil khairu ala kulli syai'in qadir. 400 kali Allah Ta'ala akan bagi tu semua. Allah Ta'ala akan kahwinkan tu semua dengan 400 bidadari. Masya-Allah, tabarakallah. Ini paling disukai. Dan juga tu semua dibebaskan. Pahalanya seperti kita membebaskan 400 orang budak-budak apa? Budak-budak hamba. Kita memerdekakan budak-budak hamba. Allahu akbar dan semua. Dan juga dan semua yang juga dan semua, kita juga akan apa tuan semua, maka mereka akan bangun. Allah Ta'ala akan bila kita baca 400 kali, Allah Ta'ala akan perintahkan mereka supaya membangunkan rumah di dalam syurga dan ditanam pokok-pokok bunga dan pokok-pokok pohon-pohon untuk kita. Allahu akbar, hebat dan semua amalan ni. Kalau tak sempat nak catat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa hayyul la yamut biyadihil khair wa ala kulli syai'in qadir. Kalau tak sempat, tuan-tuan beritahu ustaz, PM dia ustaz ni 012 908425 012 908425 PM dia ustaz. InsyaAllah ustaz akan hantar PM sama ada Telegram ataupun WhatsApp. Tuan-tuan mesej pada ustaz, InsyaAllah ustaz akan Ustaz akan share pada anda amalan-amalan tersebut. Dan juga keseluruhan amalan kalau anda tak sempat dengan masuk lambat, mungkin Rozi masuk lambat, Lin pun masuk lambat tadi, tak sempat, okey, boleh kontak Ustaz, insya-Allah Ustaz akan bagi amalan tersebut. Inilah amalan-amalan yang Ustaz nak kongsi pada tuan semua, yang seronok kalau kita buat pada pagi raya. Pada pagi raya kita seronok kan? Okey. Rozi kata ni pahala dan kita dibebaskan bebas kata Allahu akbar, cantik lah semua. Nah, kalau kita dapat buat lakukan pada pagi raya. Malam raya Ustaz dah bagi dah amalan dan pagi raya. Okey, Ustaz buat sambil lalu. Sambil lalu untuk kalau tuan-tuan nak cantik sambil lalu. Okey, pertama amalan pada malam raya tuan-tuan, pada malam raya ialah apa tuan semua? Malam raya selepas sembahyang maghrib, kita sembahyang sunat ba'da maghrib, lepas tu kita sunat awabin 6 rakaat. Sesiapa yang sembahyang sunat awabin 6 rakaat, dia diberi pahala seolah dia beramal selama 12 tahun. Allahu akbar. Itu satu. Yang kedua adalah semua,
kita sembahyang sunat tasbih pada malam raya tu. InsyaAllah saya akan sembahyang sunat tasbih, maka Allah Ta'ala akan ampunkan semua dosa dia. Semua dosa dia semua, kecuali satu je, dosa kepada orang yang kita buat salah dengan dia, itu kita minta maaf. Jadi besok hari raya kita minta maaf lah. Kita jumpa minta maaf. Okay. Itu Allah tak akan ampun dosa kita. Itu malam raya. Dan banyak lagi malam-malam raya tu semua Ustaz bagi minimum saja. Paling tidak tu semua, Ustaz, bagaimana Ustaz, kami tengah buat kereta ni. Buat kereta macam mana nak buat sembahyang sunat tasbih? Tak sempat, tak payah buat sembahyang sunat tasbih. Zikir saja. Zikir saja. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Sampai kampung. Sampai kampung. Ataupun kita berzikir, berselawat, kata ajak anak kita berselawat, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ajak anak kita bersama-sama kita berselawat. Boleh juga. Okey, itu pada malam raya. Okey, pada pagi raya dah semua. Pagi raya selepas sembahyang subuh, kita bangun awal lah, jangan tak bangun awal. Bangun awal. Sebelum subuh kita mandi siap dah. Mandi sembahyang sunat raya terus. Mandi sunat raya. Bila kita boleh mandi raya, mandi sunat raya dah semua? Bila? Ni teka-teki. Bila kita boleh mandi sunat raya? Bermulanya boleh kita mandi sunat raya bila tu semua? Iaitu tepat pukul 12 malam dah boleh kita sembahyang sunat raya. Sembahyang mandi sunat raya, bukan mandi sembahyang sunat. Mandi sunat raya. Tu tepat pukul 12 malam, contohlah tuan-tuan sampai RNR, ngantuk sangat dah. Pukul 1 sampai dia ngantuk sangat, kena kopi satu ni, satu cawan lah, pergi kedai kopi kan, ada jual kopi, maka pergi mandi dulu. Pergi mandi, sajak ke mandi sunat hari raya Aidilfitri. Sebut sajak ke mandi sunat hari raya Aidilfitri pada malam tu. Pukul 1 pagi tu, pukul 12 malam boleh, pukul 1 pagi, pukul 3 pagi boleh. Tu dah bermula. Maksudnya pukul 12 malam bermulanya mandi sunat hari raya. Mandi sunat hari raya tu semua. Ingat berbeza Jumaat. Jumaat berbeza dah semua. Mandi sunat hari Jumaat masuknya waktu subuh. Kena ingat tu, jangan tertukar. Masuk waktu subuh disunatkan untuk mandi hari Jumaat bagi orang yang nak sembahyang Jumaat. Tapi bagi orang yang mandi raya, sunat raya tak kira. Dia datang period pun dia boleh mandi sunat raya. Dia period pun. Ustaz, saya period macam mana mandi sunat raya? Saya tak sembahyang raya. Boleh. Disunatkan untuk mandi sunat hari raya juga. Kalau kita period, boleh juga. Boleh, insya-Allah. Okey, boleh insya-Allah. Jadi kita mandi malam, kita mandi. Kalau kita mandi, kita bangun pagi tu, kita bangun pukul, contohlah kita bangun pukul 5.30 dan kat subuh dulu, subuh dekatlah, kita terus mandi sunat hari raya. Saja ke mandi sunat hari raya Aidilfitri. Kita sebut mandi sunat hari raya Aidilfitri kerana Allah Taala. Kita mandi cara mandi macam mana tuan semua? Mandi, kita mandi basah badan semua, rambut. Jangan perempuan mandi separuh je. Mandi separuh. Jangan mandi sampai basah rambut. Seperti kita mandi wajib. Seperti kita mandi wajib, basah semua dengan hidung, dalam hidung kita semua kita basahkan macam kita mandi wajib. Mandi sunat raya tu macam kita mandi wajib. Semua kena mandi basah rambut semua. Boleh insya-Allah. Okey ingat okey. Jadi kalau perempuan walaupun dia tahid, dia boleh mandi sunat raya tu. Walaupun dia mandi haid tu, dia mandi dah tahid tu, boleh mandi sunat raya. Jangan kata tak Ustaz, saya tak mandi sunat raya Ustaz sebab saya dah tahid. Tak apa. Tak apa. Dia mandi sunat raya ni berbeza mandi sunat Jumaat. Sunat Jumaat, sunat untuk orang yang nak pergi sembahyang Jumaat. Orang yang tak sembahyang Jumaat tak boleh mandi. Bukan tak boleh mandi, macam tak sunat untuk dia mandi. Tapi kalau mandi raya ni tuan-tuan semua disunatkan semua orang. Walaupun dia period, walaupun dia period, baru datang period atau dah period beberapa hari dah, boleh mandi sunat raya. Saja ke mandi sunat raya Aidilfitri. Kita sebut Aidilfitri kerana Allah Taala. Mandi basah badan. Macam kita mandi wajib. Mandi wajib semua, jangan tinggal satu tempat pun, kena boleh insya-Allah. Tu malam dah. Jadi bangun pagi tu kita bangun pukul 5.30, kita mandi sunat raya. Saja ke mandi sunat Aidilfitri kerana Allah Taala. Mandi bersih badan semua, lepas tu pakai baju sembahyang subuh. Sembahyang subuh, lepas sembahyang subuh dan semua terus baca Astaghfirullahalazim. Kalau paling pendek sekali Astagfirullah. Sunah 100 kali ataupun lebih sikit Astaghfirullahalazim 100 kali. Dan paling bagus afdal sekali ialah baca penuh Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 100 kali. Sesiapa yang baca istighfar 100 kali pada hari pagi raya selepas sembahyang subuh, maka Allah Taala akan ampunkan segala dosa dia. Segala dosa dia dan Allah Taala padamkan dalam buku catatan. Allah Taala akan padam segala buku dalam buku catatan dia. Allahu akbar, hebat dah semua. Dan juga dah semua Allah Taala akan lepaskan kita daripada azab di padang mahsyar.
Tuan-tuan tahu tadi Ustaz dah beritahu kan, azab di padang mahsyar macam mana peluh kita ni ada sampai kat kaki, ada sampai bulu kaki, ada sampai kat betis, ada sampai kat lutut, ada sampai kat pinggang, ada sampai kat dada, ada sampai kat hidung, ada sampai yang berenang-renang terlampau dalam dia punya peluh dan semua. Terlampau dalam, itu azab. Dan paling sekejap kita berada di padang mahsyar 50,000 tahun. Satu hari di akhirat 1000 tahun di dunia tu semua. Ada dan kalau tuan-tuan baca hanya sekejap tuan-tuan baca Astaghfirullahalazim, Allah Taala bebaskan kita daripada perkara tersebut. Yang kedua tuan semua, selepas baca istighfar tuan-tuan baca subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi 100 kali. Tuan-tuan baca 100 kali, sekejap je. Apa tuan semua? Hadiahkan kepada semua arwah-arwah muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat seluruh dunia tuan semua. Apa pahala kita dapat? Dan apa kita dapat? Maka bila arwah dah terima hadiah daripada kita tuan semua, mereka pun angkat tangan doa. Ya Allah, rahmatilah si anu tu. Dan ya Allah, masukkan mereka dalam syurga. Allah tuan semua. Doa orang dalam arwah ni tuan semua kabul tuan semua. Kabul. Ya Allah, nah, aku mohon padamu ya Allah, ampunlah rahmati mereka dan juga masukkan mereka dalam syurga. Okey tuan-tuan. Okey, boleh? Boleh insya-Allah. Okey, yang kedua, yang ketiga tuan Islam, baca subhanallah wa bihamdihi sebanyak 300 kali. Sama juga tuan semua 300 kali, hadiahkan kepada semua subhanallah, tuan-tuan baca subhanallah wa bihamdihi 300 kali, hadiah kepada semua muslim muslimat, arwah-arwah dan semua di mana apa berlaku dan semua, Allah Taala akan masukkan setiap kubur mereka tu 1000 cahaya dan semua. Dan juga Allah akan masukkan 1000 cahaya pada kubur kita bila kita meninggal besok. Dan yang akhir itu tuan semua, kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa hayyul la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir sebanyak 400 kali tuan semua. Yang mana yang ni best, Allah Taala akan kahwinkan kita, Allah Taala akan nikahkan kita dengan 400 bidadari. Masya-Allah, comel-comel tuan semua bidadari, comel-comel. Minum air silap nampak merah tuan semua, dan masuk dalam tekak dia, lalu sampai kat perut nampak ni mengalir. Minum air blue currant nampak, minum air apa semua, air susu nampak putih nampak ni. Cantik bidadari tuan semua. 400 bidadari sedia untuk kita kahwin. Kalau perempuan 400 bidadara tuan semua. Bidadara lelaki, bidadara. Jangan cemburu pula. Alah, untuk lelaki saja dah dapat bidadari, perempuan tak ada. Perempuan dapat juga 400 bidadara. Ada cemburu, ada kat luar cemburu. Apa dah Ustaz? Dia kena bidadari ni. Bidadari tak ada? Ada insya-Allah. Dan juga tuan semua, di samping itu juga pahala seperti kita membebaskan 400 budak-budak yang kita memerdekakan budak-budak hamba saya. Dan juga tuan semua, Allah Taala perintahkan malaikat supaya membinakan rumah banglo untuk kita dan ditanamkan di rumah banglo ditanamkan pohon-pohon pada kita insya-Allah. Jadi tuan semua, bayangkan kalau 2 kali setahun kita buat raya puasa, raya haji. Raya puasa, raya haji dikalikan dengan umur kita dan semua sampai kita meninggal dunia, berapa banyak kita dapat. Masya-Allah, tak apa dah. Masya-Allah. Inilah tuan semua apa saja ini saja Ustaz dah kongsikan kepada tuan semua insya-Allah. Jadi tuan semua ingat, nak pergi sembahyang raya kan, sembahyang sunat raya, mandi sunat raya, perempuan dah tahid pun boleh, perempuan dah tahid pun boleh pergi untuk mendengar khutbah. Tapi jangan masuk masjid lah, duduk kalau boleh dengar khutbah juga. Sebab tu ada setengah dulu Ustaz masih kecil-kecil dulu, kita sembahyang atas padang. Jadi perempuan datang tahid pun boleh datang, tapi dia tak ada sembahyang, dia boleh dengar juga. Jadi itulah. Dan juga pakai bau-bauan. Pakai lepas mandi pakai bau-bauan. Tuan-tuan, nak pakai bau-bauan, biarlah bau baik, bau sedap. Janganlah bau yang tak seronok, bau yang mencekik. Kalau tuan-tuan nak bau yang baik, okey, ni Ustaz ada, kita ada 2 ni, bau-bauan tu semua. Kita ada ni. Masya-Allah ni. Masya-Allah ni tuan semua. Ni tuan-tuan semua, Ustaz punya bau-bauan tu semua. Kalau tuan-tuan nak, kita ada 2. Kita ada satu yang tenang, satu yang damai tu semua. Yang ni damai, yang ni tenang tu semua. Kalau ni paling bagus kalau tuan nak pakai pada hari raya. Nak pakai hari raya tuan-tuan boleh kan. Kalau tuan-tuan nak ada dekat dengan Shah Alam, boleh datang jumpa Ustaz untuk dapatkan. Ni damai dan tenang. Nak pergi masjid, pakai yang tenang. Pakai yang tenang. Nak pergi ziarah rumah orang, damai tuan-tuan pakai. Bau memang sedap tuan-tuan sama untuk kita pakai. Dan sunnah untuk pakai bau-bauan pada hari raya insya-Allah. Kalau anda nak, boleh hubungi Ustaz untuk dapat insya-Allah tuan-tuan semua. Okey tuan semua. Okey. Di samping itu juga tuan semua, untuk raya ni tetamu datang, jangan bagi makan nasi-nasi yang lain, kita bagi ni tuan semua. Ni
Kita ada ni sambal hitam healing. Sambal hitam healing ni penting tu semua ni, sambal hitam healing. Ni kita ada dalam Facebook kita, dalam kita punya website, dan website kita ada sambal hitam ni. Best tuan-tuan untuk yang kita cicah ketupat, cicah lontong, masuk dalam lontong, masuk dalam kuah lontong, dalam soto, macam-macam boleh makan. Sekarang tuan-tuan nak boleh hubungi ustaz untuk boleh order, insya-Allah kita ustaz healing kita punya dia panggil sambal hitam healing yang dibuat khas oleh Kak Su kita, Kak Su DJ kita, insya-Allah. Ni memang ustaz sepanjang bulan Ramadan ni memang inilah makan ustaz masa nasi panas-panas. Kalau masa ketupat panas memang best dah makan, insya-Allah. Okey, dan sampai juga tuan semua, kita ada garam. Kalau tuan-tuan nak buat mandi pagi raya tu, tuan-tuan boleh mandi pagi raya untuk garam ni untuk kita nak buangkan segala energi negatif dalam badan kita. Itu dah tuan semua. Kalau tuan-tuan semua produk ni kalau tuan nak ada dalam website Ustaz Ini Syarif, insya-Allah. Okey, itu saja perkongsian untuk semua. Jadi ingat, pergi masjid, biar awal masjid. Kalau semayang pukul 8.30, pergi pukul 8. Kalau semayang pukul 8.45, pergi pukul 8 suku. Jangan pergi lambat semua, nanti payah parking. Yang kedua, semayang kat luar, panas. Jadi pergi awal. Dan juga kalau tuan-tuan sunnah Rasulullah SAW, tuan-tuan pergi jalan A dan balik jalan B. Pergi jalan A dan balik jalan B. Ingat, Rasulullah pergi jalan A dan Rasulullah akan balik jalan B. Dan selepas semayang, Rasulullah akan banyak bersedekah. Sedekah budak-budak, sedekah budak-budak. Yang kita boleh, kalau kita siapkan duit, niat, ya Allah ini duit aku, duit ni RM5 ke RM10 ke, aku nak gunakan untuk sedekah selepas aku semayang ni. Kita sedekah pada dan itulah merupakan sunnah Rasulullah SAW. Dan tuan-tuan semua, bila kita pergi ziarah rumah kawan-kawan kita, sahabat kita, ingat ziarah pertama mak bapak kita. Yang kedua, guru kita. Jangan lupa guru kita, Guru kita jauh, telefon, video call tu. Ustaz guru ustaz di Indonesia, ustaz akan video call. Assalamualaikum Pak, apa khabar Pak? Selamat hari lebaran Pak. Minta mohon ampun dan maaf Pak. Kita macam tu. Kalau jauh tak dapat datang. Tapi mak bapak kita pergi, kalau mak bapak kita dekat, kalau jauh kita tak balik lagi, kita video call dulu. Kita video call. Dan sahabat ingat pergi rumah sahabat kita, rumah saudara kita dan rumah jiran-jiran kita pun, ingat bagi salam 3 kali saja. Assalamualaikum sekali. Assalamualaikum 2 kali. Assalamualaikum 3 kali dan semua. Kalau dia tak jawab, kita berlalu daripada rumah tu, mungkin dia tak sedia untuk terima kita. Dan kalau dia masuk, dia panggil kita masuk dalam rumah dia, duduk jangan mata nak melelau. Mata nak melelau. Yang tuduh langsir duduk, mahal tu RM5,000 tu. RM5,000. Wih, dia gaya besarkan orang ni. Jangan duduk relax ni. Duduk, kalau dijemput makan minimum semua. Ingat, makan minimum, sebab ramai lagi orang akan datang rumah dia. Jangan berasal, ya bang, saya makan bang, saya tak sempat makan tadi. Kita basah, makan minimum. Mereka kalau dia suruh, ustaz, jemput ustaz makan ni, saya buat khas untuk ustaz ni, habiskan ustaz. Dia kata habiskan, habis kita tak makan habis. Ingat adab kita, banyak lagi adab nak bersalam. Ingat, salam hanya yang boleh kita bersalam saja. Orang yang bukan mahram kita tak boleh semua. Orang yang bukan mahram tak boleh kita bersalam. Ingat, walaupun dia lapik dengan kain pun tidak boleh bersalam, insya-Allah. Dan juga tuan semua, ingat tuan semua, apa yang Ustaz pesan ni, ingat. Dan kita ini hari raya merupakan hari memaafkan. Kalau boleh kita maaflah semua orang yang buat silap pada kita, orang yang berjahat pada kita, orang yang menganiaya kita maafkan semua. Dan kalau paling bagus sekali kita jumpa dia atau kita buat aniaya, kita jumpa dia, kita minta maafkan dia, insya-Allah. Okey, itu saja tuan-tuan perkongsian Ustaz pada anda semua. Insya-Allah Ustaz harap tuan-tuan beraya dengan baik. Ustaz ucapkan kami tim Ustaz Ini Syarif jaga the vocal tuan semua. Kami terdiri pada bos iaitu Bos Safwan, Abang Wan, Kak Su dan Ustaz sendiri. Kita nak ucapkan selamat hari raya Aidil Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbalallahu karim. Dan juga kami nak untuk mohon ampun dan maaf susun jari 10 dan mohon ampun dan maaf pada tuan semua. Dan juga kalau tuan-tuan ada masa datang rumah Ustaz, beritahu, insya-Allah boleh datang. Tapi Ustaz balik Kelantan, dan Ustaz balik Kelantan biasa hari raya ni, Ustaz balik Kelantan. Dan insya-Allah Ustaz akan berada di Kelantan sampai 5 hari. Hari petang tu Ustaz akan balik ke Shah Alam, insya-Allah. Kalau ada masa Ustaz, kalau tuan-tuan jemput Ustaz, insya-Allah. Ila Syafiqah, terima kasih Ila Syafiqah, Rozi, Lin, kadang-kadang kerana join pada pagi ni, insya-Allah. Itu saya dan semua perkongsian Ustaz. Jangan lupa, jangan lupa jaga adab-adab semua, insya-Allah. Dan juga tuan semua, kita bermunajat pada Allah, masih ada masa lagi peluang untuk kita malam ni, untuk kita bertarawih dan juga untuk kita mohon ampun kepada Allah Taala. Itu saja. Sebelum Ustaz berundur, kita doa dulu, insya-Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasallam. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara wa limasyayikhina wa li jami'il huquqi alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas samiul alim. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzuka min sakhatika wan nar. Allahumma ij'alna min utaqaika minan nar. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma baghna fil maut wa fi ma ba'dal maut. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ya amanal khaifin aminna mimma nakhaf ya amanal khaifin sallimna mimma nakhaf ya amanal khaifin najjina mimma nakhaf rabbishna min kulli da' wa afina minal bala rabbishna min kulli da' wa afina minal bala rabbishna min kulli da' wa afina minal bala wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi fi kulli hatin wa nafasin adada masunah walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal lagi. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.